semakin hari sampai tak orang Penang kata tak cerih tempat duduk tu. Ada yang duduk kat tangga, yang berdiri. Inilah keistimewaannya bila Minggu Negarawan kita, panelis utama kita yang tak pernah tak menyokong, sentiasa menyokong Minggu Negarawan memperuntukkan setiap hari Rabu 2 minggu untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berikan tepukan buruh untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan panelis jemputan kita. Tun menyemai kebencian apabila wujudnya proklamasi orang Melayu. Mereka kata Tun menyemai kebencian kepada kaum-kaum lain. Hari ini membuktikan, Minggu Negarawan membuktikan Tun Dr. Mahathir memang seorang negarawan. Kenapa? Di siri pertama bukan Melayu yang duduk di sebelah tu, Profesor Dr. Siwa Murugan. Siri kedua Tionghoa pula, Profesor Dr. Teo Kok Siong. Minggu ketiga geng saya lah, geng Mama Hanif Katri. Dan minggu keempat ini Profesor Dr. Soleha Yaakob bersama dengan kita. Jadi melengkapkan semua bangsa, semua keturunan bersama dengan agenda Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Sebagai pembuka bicara, betul ya, kita bagi dulu pada tetamu kita tuan ya, untuk buka muka dimah bila kita sebut Melayu. Tajuk kita hari ini Prof, Melayu, Sejarah dan Identiti. 2-3 hari ini saya buat jugalah groundwork. Saya tanya orang yang rambut putih macam saya tanya juga anak-anak muda. Bila tanya Melayu tu apa? Jawab mereka Melayu lah. Saya kata Melayu tu apa? Bangsa Melayu lah. Itu jawapan kebanyakan yang jawab. Mereka tak tahu lebih Melayu tu apa. Tahu sebut Melayu itu bangsa. Bila sebut sejarah Melayu, apa yang mereka tahu? Mereka tahu sampai tahap buku sekolah sejarah, iaitu Kerajaan Melayu Melaka. Sampai situ saja. Bila identiti pula tanya, apa itu identiti Melayu? Jawab mereka, Melayu itu cakap Melayu. Melayu itu makan pakai tangan. Dan juga Melayu itu beragama Islam. Jadi saya nak pergi pada Prof untuk mulakan mukadimah kita. Saya tak nak Prof sentuh pasal Melayu lagi. Saya tak nak Prof sentuh pasal identiti. Saya nak Prof sentuh dulu pasal sejarah. Benarkah Melayu ini bermula di zaman Kesultanan Melayu Melaka? Silakan Prof. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih kepada Ayahanda Tun M kerana sudi bersama saya pada petang yang mulia ini. Sebenarnya saya agak gugup dan agak rasa kecil sebenarnya. Saya berada di samping Ayahanda Tun M yang saya kira sungguh amat berjasa kepada negara kita dan dunia Islam. Berbalik kepada soalan Tuan Pengerusi, bilakah bermulanya sejarah Melayu atau sejarah alam Melayu? Sebenarnya berdasarkan kepada beberapa kajian yang kita lakukan, Melayu itu sudah tua, Melayu itu sudah lama, tetapi ini tidak didendangkan di dalam buku-buku teks kita, di dalam museum-museum kita tidak disebut begitu. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana kita telah dijajah. Apakah maksud penjajahan? Penjajahan bermaksud bermain dengan minda. Mereka cuba mengalihkan minda kita, mereka tereraskan minda kita. Disebabkan itulah orientalis menyebut bahawasanya penjajahan minda ke atas bangsa lain apabila mereka datang ke tempat orang lain disebut sebagai intellectual terrorism. Ini disebut oleh Edward Said dan disetujui oleh Ibn Warraq. Itu takrifan saya secara ringkas. Sebenarnya Melayu itu sudah ada sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Ini disebut oleh beberapa
Western scholars sendiri yang menyebut, antaranya Richard L. Smith yang menyebut bahawasanya pada 1000 tahun BCE, 1000 tahun BCE dia sebut the first millennium of BCE. Kalau 2000 tahun, the second millennium of BCE. 3000 tahun, the third millennium of BCE. Jadi dia sebut the first millennium of BCE sudah ada orang Melayu melakukan pelayaran dan berhubung dengan orang-orang Rom dan Greek. Dan orang-orang Rom belajar bagaimana untuk membuat kapal dan berlayar di lautan dan membaca bintang-bintang daripada orang Melayu. Itu daripada Western scholars. Dan kenyataan-kenyataan begini banyak disebut di dalam penulisan-penulisan Western scholars ataupun orang bukan daripada Asia Tenggara. Tetapi malam, bila di dalam negeri kita sendiri tidak disebut begitu. Sebab apa? Sebab sistem pendidikan yang kita ada di sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, hanya menceritakan tentang Kesultanan Melaka 1400 apabila para miswara. Mereka mengatakan dalam buku itu menyebut para miswara membuka Melaka apabila dia tertidur di bawah pokok bernama pokok Melaka. Kemudian lalulah singa, kemudian pelanduk. Sebenarnya betul ke cerita Sultan Pengerusi? Padahal mak saya cerita itu tidak betul. Itu hanya rekaan penjajah. Kemudian ditulis dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi, untuk meyakinkan orang Melayu bahawasanya cerita itu betul kerana dia dalam tulisan Jawi. Sebenarnya perkataan Melaka itu berasal daripada perkataan Laka. Laka itu telah berjumpa. Dan bahasa Arab, Laka itu telah berjumpa tu. Kemudian mudaratnya ialah yalqi. Bila tambah mim, dia jadi Malqa. Asalnya nama Melaka itu Malqa. Sebab itu kita jumpa perkataan Malaka di Portugal. Tempat perjumpaan di timur adalah di Melaka. Tempatnya nama Malqa. Bukannya disebabkan para miswara tertidur di bawah pokok Melaka. Dari sudut bahasa. Dan begitu juga Tuan Pengerusi, perkataan kalah. Kalah itu adalah perkataan paling lama sekali yang digunakan terhadap Kedah. Kan kalah itu, kalau orang Arab panggil kalah, Cina panggil Cia, kalau Kandaran India. Kemudian nama-nama lain digunakan lagi untuk menamakan Kedah itu. Tetapi perkataan kalah itu asalnya bukan kalah, kal'ah. Perkataan ini disebut dalam inskripsi Syamansur sekitar 1300 BCE. Bila saya sebut benda ini, Tuan Pengerusi, bila saya sebut dalam video, ramai orang marah. Dia kata mana ada kalah. Kalah itu adalah Kedah, nama Kedah. Kalah itu kan nama dekat Mesopotamia. Saya kata bacalah lagi. Sebenarnya kalah itu, kenapa kita boleh tahu inskripsi kuno? Inskripsi kuno kita tahu sebab ianya dikaji oleh Biblical Studies. Biblical Studies yang mengkaji tulisan-tulisan kuno itu, bukan orang Arab, bukan orang Iraq. Catatan yang terdapat dalam catatan Syamansur itu pada 1300 BCE ditulis dalam tulisan cuneiform. Dia tulis perkataan, dia tulis kalau dalam Rumi K L H. Sebab dalam inskripsi kuno dia tidak ada huruf vowel. Dia tidak ada huruf vowel, dia tidak ada huruf A, I, O, U. Dia hanya ada huruf konsonant. Jadi macam mana European boleh baca kalah? Dia tidak boleh. European punya makharij al-aswad, dia tidak boleh menyebut huruf ain dengan betul. Dia tak boleh well pronounce huruf ain itu. Sebab itu dia tak boleh sebut art. Art itu earth. Dia boleh kata earth. Dia tak boleh antara perjumpaan antara di halqum itu. Jadi kalah itu European sound. Sebab yang mengkaji biblical study adalah orang-orang European. Justru dia mengatakan kalah atau disebut kalbu. Tetapi sebenarnya kalimah ialah kal'ah. Kerana dalilnya ialah pedang Rasulullah SAW bernama kal'ah. Dalam tulisan-tulisan kitab-kitab klasik Arab menulis bahawasanya Qaf Lam Ain, bacaannya Qal'a ataupun bacaan lain Qala'ah. Dan pedang
dinamakan kal'ah, kaf lam ain ya maksurah, kal'ah. Jadi maksudnya itu kenapa dinamakan pedang kal'ah? Kerana pedang itu dibuat di satu tempat bernama kal'ah. Dan di mana kal'ah itu? Adalah Kedah. Macam mana saya yakin dia adalah Kedah? Kerana kita dapat beberapa bukti, antaranya daripada Ma'ajimul Buldan oleh Yaqut Al-Hamawi dan beberapa lagi sources yang lain. Dalam bahasa Arab dia menyebut bahawasanya ada seorang traveler, pengembara yang orang Arab daripada Baghdad, dia daripada China untuk ke Baghdad. Dia selalu pergi balik. Jadi apabila sampai di daripada China, dia nak masuk ke alam sebelah sini, dia perlu melalui satu pintu gerbang besar yang mana nama tempat itu ialah Kalam. Jadi dia kata ketika aku sampai di situ, banyak renau-renau, penuh dengan renau dan orang menempuh besi di situ. Itu yang disebut. Jadi daripada maklumat yang kita dapat ini, berdasarkan dokumentasi ini, kita boleh mengatakan bahawasanya Kedah itu adalah Kalah itu adalah Kedah. Dan bagaimana pula dengan nama-nama yang terdapat nama Kalah terdapat di India, di Yaman, di Syria, di Mesopotamia. Saya membuat satu kesimpulan bahawasanya nama-nama itu diambil daripada nama Kalah di Kedah. Kerana kalau kita hasil dari perbincangan saya dengan Pemokhtar, perkataan relau tidak ada di Yaman. Relau tidak ada di Yaman tu. Jadi bagaimana boleh ada besi Yaman? Mereka ambil besi daripada Kalah. Kerana besi daripada Kalah, apabila mereka bawa ke Yaman dan mereka tempur di Yaman, jadi Saiful Yaman, harganya mahal. Sebab itu Al-Kindi menyebut besi terbaik di dunia ada 3 disebut. Dia kata pedang terbaik di dunia ada 3. Saiful Yaman, pedang Yaman, yang kedua Saiful Kalah, dan ketiga Saiful Hind. Pedang Yaman, pedang Kalah, pedang Hind. Tetapi bila tahun 900 ini datang Al-Biruni, tadi yang Al-Kindi 800. Al-Biruni mengatakan bahawasanya semua besi terbaik di dunia datang daripada Kalah. Dan ini telah disokong beberapa catatan dalam catatan Tamil menyebut bahawasanya kebanyakan besi daripada Kalah itu bermutu tinggi. Dan hasil daripada penemuan yang kita dapati, Tuan Pengerusi, bahawasanya ada eskivasi dijalankan di Kerak. Sebab di Malaysia kita kurang menjalankan eskivasi, dan eskivasi dilakukan oleh Pemokhtar itu hanya satu tempat sahaja daripada 37 tempat. Tuan, maksudnya ada 36 lagi tempat yang tidak dieskivasi. Pemokhtar hanya lakukan dalam bentuk scanning dan didapati ada 1000 batu persegi lagi relau di kawasan Kedah sehingga ke petani. Dan kita maklum kawasan Kedah dan Langkawi itu antara hutan ataupun tanah yang paling tua di dunia, sekitar 557 juta tahun. Itu. Jadi apa yang menarik di sini, bila kita di Kerak itu dilakukan eskavasi, dia menjumpai beberapa balang, antaranya Cak Moho. Kita dapat Cak Moho itu, tapi artikel itu sebab orang putih yang tulis, jadi kita tidak itu hak dia lah, sebab itu artikel dia kan. Dia menulis, dia mengatakan, oh ini adalah tulisan Pahlawan. Ini adalah tulisan Pahlawan. Saya seorang linguis, saya melihat tulisan itu, saya kata ini bukan tulisan Pahlawan, ini tulisan Rudiman. Tulisan Rudiman yang Tuan Pengerusi adalah tulisan the development of the Armenian symbol. Maksud di sini betullah apa yang disebut Al-Biruni menyebut bahawasanya orang-orang Rusia, Viking telah sampai ke Kalah. Sebab mereka nak besi Kalah itu disebut nama sebagai Syarbukan. Pedang Syarbukan mesti terhasil daripada besi Kalah. Sebab dalilnya macam ni. Ketika perang Byzantine, Rasulullah ketika Islam menentang Rom Timur, iaitu Byzantine. Rom Timur itu Byzantine, Rom Barat ialah Rom. Ketika berlaku peperangan itu, maka pedang mereka banyak patah. Sebab Tuan Pengerusi, kalau you buat pedang, tempur pedang, kalau daripada besi yang cair itu baru menempur pedang, dia mudah patah. Tetapi besi Kalah, dia bukan
begitu. Besi kalah terhasil daripada tulang-tulang besi yang jatuh dari meteor di Gunung Jera itu, diambil besi itu kemudian ditepa, bukannya dicairkan. Maksudnya besi pedang itu tidak patah. Jadi apabila tentera Byzantine mengetahui bahawa kenapa pedang mereka patah, itu menyebabkan salah satu sebab kenapa orang Islam menang. Jadi mereka berusaha mencari di mana kenapa pedang orang Islam tak patah. Itulah terbongkarnya bahawasanya pedang Rasulullah itu pedang kalah, yaitu daripada kalah, di mana Rasulullah dapat daripada harta rampasan perang daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu Yahudi yang ada di Madinah. Macam mana orang Yahudi boleh dapat daripada pedang itu? Saya berpendapat, dan insyaAllah kita akan dokumentarikan benda ini, ketika 1300 BCE itu ialah ketika Al-Amsal masuk. Ketika Nabonidus itu sekitar 800 BCE. Jadi dia ada, ketika itu mereka menawar orang Yahudi dan orang Bani Israel bawa ke Babylon sebagai hamba. Jadi kemungkinan besar mereka mendapat warisan daripada datuk mereka. Maksudnya di sini kalah ataupun besi yang dileburkan yang terdapat di Sungai Batu di Kedah itu sudah lama, yaitu sebelum zaman Nabi Isa AS. Itu betul apa yang ditemui oleh Prof. Mokhtar sekitar 788 BC. Terima kasih Prof. Wow, hari ini baru kita tahu. Saya sekarang baru tahu, rupanya pedang Rasulullah besi itu datangnya daripada Kedah. Patut orang Kedah sebelah kita ni semua legend-legend berani semua. Selepas tu ada pula Sanusi sekarang ni, patut berani-berani. Tahniah pada orang Kedah. Apa lagi satu Tun, saya rasa kecil sangat ni Tun. Apabila Prof duk panggil tuan pengurusi, padahal pengurusi saya duduk tengah-tengah. Hari ini saya jadi pengurusi Tuan Okey Tun, apabila Prof dah bercerita bagaimana buku sejarah kita bercerita hanyalah dan bermula daripada tahun 1400 ketika para Meswara bersandar di bawah pokok, dan kegemilangan Melayu, kerajaan Melayu itu seluruh kebanyakan rakyat Malaysia tahu bermulanya daripada kerajaan Melayu Melaka tu. Daripada pelayar ataupun pengelilingi dunia yang dipanggil nama Panglima Awam, sama ada betul ataupun tidak, wallahu a'lam, Profesor boleh betulkan nanti. Dengan adanya pula Hang Tuah bersaudara, hebatnya zaman Melaka ini, pusat perdagangan terbesar ketika itu pun kerajaan Melayu Melaka tu. Dan ada catatan sejarah daripada Portugis yang mengatakan siapa yang menjadi tuan di Melaka bererti dia seperti di Venice, iaitu pusat perdagangan terbesar di Eropah. Itu semua sejarah. Hebatnya Melayu. Kemudian pun selepas 1511 orang Melayu sudah pun jatuh terduduk kerajaan Melayu dan menjadi hamba kepada penjajah. Jadi soalan saya Tun, itu bunga Tun. Soalan saya kepada Tun, kenapa Tun? Kenapa kegagalan daripada sebuah empire yang kuat, yang hebat Melayu ini, kemudian kita dikongkong, dijajah selama lebih 500 tahun, dan hingga kini kita dah merdeka Tun. Kuasa ekonomi bukan pada kita Tun. Kuasa pemilikan aset dan juga tanah pun bukan milik kita Tun. Kenapa, di mana salah dan silapnya Tun? Silakan Tun. Assalamualaikum. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia moderator Profesor Soleha, seterusnya hadirin sekalian. Saya ni orang baru. Saya tak tahu sejarah. Saya dilahir di zaman British. Saya membesar pun di zaman British. Dan di zaman British, mereka memberitahu kepada kita semua orang Melayu bahawa tanah Melayu ini aman
dan tenteram kerana tidak mempunyai sejarah. Kita tak ada sejarah. Sebab itu tanah Melayu ini aman. Tak ada memusuh-musuh, tak ada tiup perasaan dan lain-lain. Dan memang pun benar, semasa saya kecil, di zaman dijajah oleh British, negeri-negeri Melayu yang baki yang ada memang pun amat selesa kerana diperintah oleh British. Orang Melayu ini nak cari yang mudah. Dia tak suka yang susah. Sebab itu apabila British ambil 4 buah negeri dan bagi negeri itu kepada Siam, iaitu Thailand, tak ada siapa pun protes. Tak ada gerakan anti-British ataupun ada rusuhan dan sebagainya. Kita tenteram. Kenapa kita tenteram? Kenapa tidak ada protes? Kerana orang Melayu pada masa itu pun suka berpecah belah. Walaupun tanah Melayu ini adalah tanah milik orang Melayu, tetapi mereka mendirikan kerajaan-kerajaan negeri yang kecil-kecil belaka dan tidak boleh mempertahankan diri mereka. Apabila British datang, British berasa senang kerana orang Melayu tidak bersatu melawan dengan British. Tidak seperti di di sebelah Indonesia, orang Aceh mereka memberontak lawan dengan Belanda. Tetapi di Malaysia kita kalah dengan Portugis, okeylah, ambillah Melaka. Lepas itu kita kalah 4 buah negeri di selatan Thai pun kita tak memberontak, okeylah. Kami negeri masih ada, Kedah masih ada, Perlis masih ada, Kelantan, Terengganu, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, semua ni masih ada. Jadi 4 negeri hilang, itu masalah mereka lah. Kita hidup senang lenang, hidup mudah, semuanya mudah, tak payah nak mentadbir negara pun. Kita serah bulat-bulat kepada British. Sehingga ada pendapat bahawa orang Melayu tak mungkin memerintah negeri mereka pun. Itu sikap dan pendirian orang Melayu di zaman British menakluk negeri-negeri Melayu. Pada masa itu pun kita dah hilang bukan saja 4 buah negeri di selatan Thailand, di utara Kedah dan Perlis dan Kelantan, tetapi kita juga hilang Kepulauan Riau, Riau Lingga. Kepulauan Riau Lingga ini dimiliki oleh negeri Johor, tapi dia ditawan oleh Belanda dan kita tak protes, tak kata apa, okeylah, kita apa nak peduli, itu dia orang duduk bawah Belanda. Kita masih Johor, kita Johor, orang Johor lah. Kita hilang Riau Lingga, kepulauan yang lebih besar daripada Singapura. Itu sikap kita. Kalau orang nak santas tangan kita pun, kalau tak sakit, okeylah. Yang masalahnya bila sakit saja. Dan kita jarang berasa sakit. Sejarah ini berulang sepanjang masa. Setelah kita mencapai kemerdekaan pun, kita tak segan-segan mencantas Pulau Singapura untuk dijadikan sebuah negara Cina.
yang dimiliki oleh orang Cina. Tetapi Singapura itu adalah milik negeri Johor. Tak ada protes, tak ada negeri yang protes, tak ada kesatuan Melayu pun yang protes. Kita nak cari jalan yang senang sampai ke sekarang ni. Sekarang ini saya nampak, saya bagi pendapat bahawa dalam jangka masa 10 tahun saja, 2 kali pilihan raya, tak ada lagi tanah Melayu. Sejarah kita akan tamat 10 tahun lagi. Kenapa dia akan tamat? Karena dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu sudah tidak ada kuasa di tanah Melayu. Tanah Melayu ini akan dikuasai oleh pihak lain, kaum pendatang, dan mereka pula akan tukar nama tanah Melayu ini menjadi negara berbilang kaum, Malaysia. Adalah juga bunyi-bunyi macam Melayu, tapi Malaysia lah. Dan Malaysia ini bukan kepunyaan orang Melayu. Ada orang yang menulis dan berkata, orang Melayu patut terima hakikat bahawa tak ada lagi tanah Melayu. Tak ada banyak protes, tak ada orang yang nak turun ke jalan-jalan untuk memprotes bahawa ini adalah negeri Melayu. Perlembagaan kita menyebut bahawa ini tanah Melayu. Tanah Melayu yang dimiliki oleh orang Melayu yang rata-rata beragama Islam. Tak ada protes. Sampai sekarang ini kita masih sokong. Saya sedih. Saya nampak orang Melayu jangan kata nak sokong, nak keluar undi pun tak mau, nak hilang negara. Tetapi tak apalah, kita tak usah berkacau lah, biar-biarlah. Kita macam kita saja. Apa dia macam kita? Kita jadi orang miskin, pengemis, minta sana minta sini, harap kerajaan bagilah. Kita orang Melayu miskin kena dapat duit daripada kerajaan secara percuma. Tak payah kita nak memberontak, nak pertahankan negara kita. Itu sikap yang ada kepada kita. Sebab itu saya berpendapat, selepas 2 pilihan raya, kita akan hilang tanah Melayu. Kita akan ada hanya Malaysia yang dimiliki oleh 3 kaum yang besar. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Bila kita kata dia dimiliki oleh 3 kaum, itu kenyataan secara mulut saja. Sebenarnya di antara 3 kaum ini besar kemungkinan 1 kaum yang akan memerintah. Kerana mereka ini kaya, rajin, kuat dan mempunyai semangat perpaduan mereka yang cukup kuat. Hari ini pun kita lihat mereka sudah menjadi lebih kuat daripada kaum-kaum yang lain. Walaupun mereka menuntut supaya negara kita ini dikenali sebagai negara berbilang kaum, tetapi bukan berbilang kaum. Dia akan dimiliki oleh 1 kaum saja. Ini yang akan berlaku. Tetapi kebanyakan daripada orang kita merasa okeylah. Hakikatnya ini bukan tanah Melayu lagi. Mereka yang ada duit, mereka yang kaya, mereka yang kuat, mereka yang berilmu, mereka yang mempunyai politik, kuasa politik yang canggih, mereka akan miliki negara, tanah Melayu. Tak ada tanah Melayu.
Jadi sejarah kita yang kita dengar tadi bermula dengan nama-nama seperti Kalah ataupun Kedah, itu zaman dulu. Apabila satu bangsa mencerita berkenaan dengan kegemilangan masa dahulu mereka, ini adalah pengakuan bahawa hari ini mereka tidak gemilang lagi. Sebab itu dia sebut di zaman dulu macam-macam orang Melayu boleh buat apa saja, tapi itu pengakuan bahawa sekarang ini orang Melayu tak boleh buat. Sehingga nak pertahankan negara kita ini bukan dengan nyawa kita dah, dengan mengundi. Itu pun kita tak mampu nampak. Saya realis, saya pegang kepada kenyataan. Saya tak fikir berkenaan dengan glamour, cerita dulu kala apa semua. Ya, kita perlu tahu apa yang berlaku dulu kala, kalau dianya menjadi satu pengajaran kepada kita. Tetapi kita nak seronokkan diri kita saja. Kita cerita berkenaan dengan zaman dulu, bagaimana orang Melayu menjajah seluruh dunia, dapat berlayar, dapat menjadi orang yang mengelilingi dunia yang pertama dalam sejarah manusia. Ini Panglima Awang ataupun Henry the Black. Ini pun orang Portugis bersetu mengaku bahawa memang pun ada orang yang bernama Panglima Awang, tapi dikenali sebagai Henry the Black kerana dia kulit hitam lah banding dengan orang Eropah. Dia ditangkap, dibawa ke Portugal. Daripada Portugal dia pergi ke Spanyol. Di Spanyol dia join up menjadi kelasi dalam kapal Magellan. Magellan akan berlayar keliling dunia, dan memang pun Henry the Black bersama dengan Magellan berlayar across the Pacific. Tetapi bila sampai kepada dekat dengan Filipina, Henry the Black lepaskan diri dia daripada menjadi kelasi Magellan. Sebaliknya Magellan pula tak sampai balik ke Spanyol kerana dia dibunuh. Bermakna bahawa yang mengelilingi dunia pada kali pertama ialah Henry the Black. Kita bangga, kita sebut, itu sejarah. Hari ini kita ada juga satu orang nama dia Azhar. Dia pun belayar juga. Tapi di mana dia sekarang? Apakah dia terkenal? Bolehkah kita berbangga selama-lamanya dengan pelayaran Azhar? Saya nak beringat, kalau kita tak sedar berkenaan dengan sejarah, kalau kita tak sedar dengan keadaan kita sekarang, maka sejarah kita akan tamat. Dan benarlah seperti yang dikatakan oleh British, negara ini aman kerana tidak mempunyai sejarah. Terima kasih. Panjang, lebar, tapi itu buat kita semua sedih. Kerana apa Tun? Saya masih ingat ramalan-ramalan yang Tun selalu bercakap, kesemuanya menjadi kenyataan. Seperti mana 2020 UMNO tidak akan berkuasa lagi, bagaimana Donald Trump akan kalah dalam pilihan raya. Kali ini Tun kata pula 10 tahun lagi Melayu akan hilang kuasa dan hilang tanah Melayu itu sendiri. Tapi apa pun Tun, saya yakin Tun,
pengganti-pengganti tun yang berani bercakap. Seperti ada di sini Cikgu Pat, ada di sini Papa Gomo, ada di sini ABY, ada di sini, ada lagi 2-3 orang tu baju merah tu tun. Ini semua anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda yang akan terus bercakap, menyedarkan anak bangsa kita supaya kita nafikan 10 tahun kata Tun Melayu akan hilang tanah dan kuasa. Kita kena sama-sama buktikan yang Melayu boleh. Okey Prof, bila Tun sebut tadi Tun agak sedih dengan sikap orang Melayu, saya nak bawa balik Prof ke sejarah balik. Bila kita sebut orang Melayu cukup, macam Tun cakap tadi lah, cukup suka cerita sejarah. Terutamanya bila saya duk tengok macam Iskandar Zulkarnain, hebatnya Iskandar Zulkarnain. Bila tanya orang lah, ada yang kata Melayu, ada yang kata Arab. Tetapi saya nak tanya Prof, apakah hubung dan kaitan Iskandar yang hebat itu dengan alam Melayu, dan bagaimana semangat kehebatan Iskandar Zulkarnain boleh diserapkan kepada orang Melayu di bumi Malaysia sekarang ini, Prof? Silakan, Prof. Terima kasih Tuan Moderator. Saya nak tukar. Okey, bila disebut Zulkarnain, saya tak nak letak Iskandar, saya letak Raja Zulkarnain. Sebab Raja Zulkarnain itu nama disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Dalam catatan buku-buku tafsir menyebut bahawasanya Zulkarnain ini adalah seorang Raja Himyar. Di manakah Himyar? Yaman sekarang. Dulu dia tak ada nama Yaman, dia ada nama Himyar, dia ada nama Sabak, dia ada nama Hadramaut. Apabila digabungkan ke 6 kingdoms yang besar-besar ini, maka wujudlah perkataan Yaman itu. Jadi disebabkan itu disebut Puteri Sabak dari Yaman. Begitu, itu bagi situ. Ya, dan dalam beberapa catatan klasik menyebut bahawasanya Raja Zulkarnain ini adalah Raja Himyar yang keempat. Raja Himyar yang keempat. Yang pertama ialah Luqmanul Abd, ya, disebut dalam kitab Tabari. Jadi apa yang menarik di sini, siapakah Raja Zulkarnain? Zulkarnain ini merupakan telah memeluk Islam di tangan Nabi Ibrahim AS. Dalam buku tafsir Ibn Katsir disebut dia punya masa zaman dia aksar al-fain, lebih daripada 2000. Maksudnya dia tidak pergi ke 3000. Kita katakan dia circa 2000 hingga 2500 BCE. Maksudnya dia di zaman Nabi Ibrahim AS. Dan disebut juga dalam beberapa kitab tafsir itu bahawasanya dia telah menerima Islam di tangan Nabi Ibrahim AS dan telah mengelilingi Kaabah, tawaf bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Manakala Nabi Khidir pula merupakan penasihat dan menteri dia. Kalau dalam saya dibuat genealogi, insyaAllah sekejap lagi kita akan tunjuk genealogi itu, kita nak adakan pada Tun. Jadi genealogi daripada daripada manakah Nabi Khidir ini? Dia daripada anak cucu Sam bin Nuh. Kita maklum bahawasanya Nuh AS ada 3 anak yang hidup, Sam, Ham dan Yafid. Yang meninggal itu, yang tak naik kapal itu, mengikut kajian saya bernama Yam. Sebab Kanaan itu anak kepada Ham. Ya, jadi daripada Sam itu ada 5 anak: Ashur, Elam, Arfakhshad, Lut, Lawid dan Aram. Armak itu daripada perkataan ini. Armak language itu daripada orang ini, ada punya keturunan. Jadi kalau ikut daripada situ, Arfakhshad itu melahirkan 2 kaki. Satu kaki pergi ke Nabi Khidir dan satu kaki pergi ke Nabi Ibrahim AS. Jadi dalam arti kata lain, Nabi Khidir dan Nabi Ibrahim AS ini adalah sepupu daripada dia punya susul galur itu. Jadi mereka hidup di zaman Raja Zulkarnain. Dan Raja Zulkarnain ini seperti mana dalam surah Al-Kahfi itu adalah raja yang telah sampai di hujung sebelah barat dan di hujung sebelah timur. Dia kata di mana tempat munculnya matahari, tempat terbitnya matahari. Kalaulah Tuan Moderator rasa di mana tempat mula-mula muncul matahari itu, tiap-tiap pagi kita tengok matahari, dari mana kita rasa-rasa ni? Rasa-rasanya? Rasa-rasa. Tanya saya? Rasa-rasa. Rasa Tuan Moderator kat mana?
Kalau bangun timur lah tu. Timur daripada mana dia muncul? Contoh, saya tak faham. Daripada mana? Negeri mana muncul matahari? Negeri mana paling muncul sekali Saya cuma tahu timur. Timur. Ha. Ada yang kata di Jepun kan, negara matahari terbit. Sebenarnya bukan di Jepun, di Pulau Kiribati. Pulau Kiribati. Kiribati. Dia adalah di sebelah lagi, sebelum Jepun lagi. Dan Kiribati di bawah jajahan US sekarang ni. Sebenarnya itu tempat muncul matahari. Maksudnya di sini ujung sekali dia dah sampai, ujung sebelah barat pun dia sudah sampai. Untuk sampai ke Pulau Kiribati itulah, kalaulah betul lah yang disebut itu Kiribati kan, dalam peta itu disebut itulah Kiribati tempatnya, dia mesti lalu Kedah. Sebab sebenarnya Malaysia ni dia macam gateway, pintu gerbang besar untuk menuju ke alam satu lagi, Timur Jauh, ke Jepun, ke China, ke Korea, ke Taiwan. Dia mesti melalui kita. Sebab dulu dia orang tak lalu, masa zaman BC dia orang tak lalu Selat Melaka. Dia orang tak lalu Selat Melaka. Maksudnya perkembangan tamadun bermula di dataran, di tanah besar. Kita ada tanah besar. Adapun Jawa, Sulawesi, Pulau Jawa itu semua ialah pulau. Tamadun bermula di tanah besar, kemudian baru merebak ke pulau. Bermaksud kita ini daripada, sama ada daripada sebelah Mesopotamia ataupun daripada sebelah atas. Kalau pada Mesopotamia, mereka akan lalu lautan belak pelayaran dan membina tamadun di sini. Jadi apa yang menarik di sini pada saya, Zulkarnain sudah melalui Sungai Batu, Kedah. Sebab saya berbincang dengan Prof. Mokhtar, kenapa saya baca buku-buku Western Scholars yang ditulis oleh Western Scholars sebelum 1970, sebelum 2007, mereka mengatakan kapal-kapal besar lalu di Kerak, Takwapa, Pampang, Chaya. Dia kata kawasan itu boleh lalui kapal besar. Saya tanya Prof. Mokhtar, betul ke boleh lalui kapal besar? Prof. Mokhtar kata tak boleh. Kapal-kapal besar tak boleh lalui kawasan itu kerana kawasannya berbukit. Sebab daripada Semasa Malaysia yang tersambung kan kita ada banjaran Titi Wangsa. Titi Wangsa itu maksudnya tuan-tuan titi bangsa. Titi bangsa, Wangsa itu adalah bangsa. Tok nenek kita duduk di atas tempat tinggi, membina kerajaan di situ. Sebab bawah ini airnya tinggi. Jadi dia kata tak boleh lalu Kerak. Kapal-kapal kecil boleh, sungai-sungai dia kecil. Jadi di mana dia lalu? Dia lalu melalui Sungai Batu. Sebab ada 3 sungai di Sungai Batu itu. Kalau kita cari dalam Google pun tak jumpa. Sebab orang tak jumpa lagi. Jadi tak ada dalam Google. Siapa yang jumpa Prof. Mokhtar. Dia kata daripada Sungai Batu ada 2 sungai tembus ke Teluk Siang, dan 1 sungai tembus ke Kelantan, ke Citu. Sebab itu kita ada dengar dalam catatan Al-Batutah menyebut bahawasanya Ibnu Battuta telah sampai ke Kuala Kerai. Macam mana dia boleh sampai ke Kuala Kerai? Mesti dia melalui jalan itu, jalan daripada yang sungai yang kedua. Sebab itu kita ada cerita kalau kisah Kelantan, legenda Kelantan itu Puteri Adruja. Sebenarnya dia punya tempat pemerintahan di Kota Gerahi. Kota Gerahi itu di Kerak. Apabila kalah dengan suku Tai, akibat dia memenggal kepala raja suku Tai pada waktu itu, setahun 2 tahun kemudian anak yang raja itu membalas dendam, menyerang balik Puteri Adruja ini, dan mereka terpaksa undur ke belakang. Jadi masa tu Tuan Moderator, dia tidak ada boundary. Kedah, Kelantan, Terengganu tak ada boundary. Mereka hanya turun bawah sikit ke kawasan ke negeri Sekebumbulan, nama kawasan itu, dan membina negeri Citu itu, kerajaan Citu di tanah merah itu, dan bermulalah kerajaan itu. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada. Kita tidak ada dalam catatan kerana kita terlalu bergantung kepada maklumat daripada British. Kita terlalu bergantung kepada maklumat daripada British. Sebagai contohnya tentang kisah para mesuara, kita dimomokkan mengatakan para mesuara itu Hindu. Kerana apa? Kerana nama dia para mesuara. Itu hanyalah panggilan yang ditulis oleh Tommy Paris dalam Sumber Oreta.
Islam. Dan dikata peranan suara baru memeluk Islam 1300 baru Islam, sehingga kan 14 kan. Sebenarnya Islam sudah ada. Kalaulah 1262 terbentuknya sebuah kerajaan Islam Samudra Pasai, ada raja dah di Samudra Pasai itu 1262 oleh Malik Salih Zahir itu, maksudnya sudah ada hubungan dengan Abbasiyah. Macam mana boleh ada nama raja di Samudra Pasai itu 1262? Maksudnya Islam sudah datang lebih awal. Dan kita dapati ada dalam catatan menyebut ketika zaman Rasulullah SAW sudah ada dihantar rombongan sahabat-sahabat Nabi ke kawasan ini, dan mereka pergi ke Petani, ke Kedah, ke Campak, ke Terengganu. Sudah ada, tetapi maklumat ini tidak diberitahu di dalam buku-buku catatan ataupun buku teks sekolah di negara kita, menyebabkan anak bangsa kita tidak tahu di mana asal-usul bila Islam bermula. Maka mereka mengatakan Islam bermula apabila para Islam membuat Islam 1300 sudah lewat. Tuan Moderator, 1300 Ibn Khaldun dah lama dah siap buku catatan di Al-Muqaddimah. Sudah ramai graduan yang keluar daripada Universiti Al-Qarniyun yang ditemukan oleh Fatimah Al-Fatih itu. Masakan kita baru mengenali Islam seolah-olah kita ini tidak berpadu? Saya melihat ini adalah gambaran negatif yang diberikan oleh Barat supaya anak-anak kita bangsa Melayu merasa kecil, tidak megah, tidak merasa besar dengan kehebatan yang ada pada tok nenek mereka, dan ini melahirkan satu masalah psikologi dan menjadi penakut. Sebab itu apa disebut oleh yang betul tadi, tidak ada satu tunjuk perasaan, tidak ada satu kita melakukan apa-apa jalan raya menunjukkan Singapura hak kita, Thailand Selatan Thailand itu hak kita. Kenapa? Karena kita takut. Itu saja. Karena kita takut. Kenapa kita takut? Karena kita sudah selesa. Cukuplah, dah ada dah ni, kita makan minum hidup sendiri sudah dah, jaga diri sendiri. Itu sikap kita. Sebab itu kita tidak berani. Kenapa itu berlaku? Walaupun untuk nenek kita hebat, kerana penjajah bercalang pemikiran kita. Itulah intellectual terrorism yang cukup percaya oleh mereka. Ini engine bagus tak tu? Prof kita tadi soalan pertama nampak tapi kedua ni dah gear 7 tu. Okey tu. Terima kasih Prof. Bila kita sebut, saya nak bawa Tun balik kepada identiti. Bila Tun tadi pun sebut, Profesor pun sebut, bukannya British ni jahat bukannya. Tak gitu Cikgu Wan. British ni banyak manipulate, banyak duk cerita indah sampai kita sendiri pun. Saya setuju dengan Prof. Cukuplah gaji aku banyak ni, bulan depan barang mahal lagi, tak apa. Itulah sikap kita yang ada. Begitu juga balik pada identiti tu. Orang Melayu, ada budak-budak Melayu di kolej tempat anak saya belajar. Orang Melayu tu, I feel stupid when I speak in Malay. Dia rasa bodoh kalau dia cakap Melayu tu. Dia nak cakap orang putih je tu. Kenapa identiti kita ni tu? Semakin hari semakin kita ditanam. Dan begitu juga dengan pemerintah. Bukan saya nak bercakap tentang politik, yang menyekat kita untuk bercakap tentang Melayu, tentang bangsa sendiri, untuk kebaikan bangsa kita sendiri, disekat. Adakah ini lebih teruk pada British tu? Apa pandangan tu apabila kita terus disekat tu? Silakan tu. Ya benar. Di zaman British saya lah, tak tahu orang lain, saya merasa bebas. Saya bergerak dalam arena politik masa belasan tahun dan tak pun ditangkap, tak pun disoal oleh polis. Saya ke sana sini berkempen menolak cadangan British untuk buat Malay Union. Karena bagi saya, kalau dijadikan Malaysia ini sebagai Malay Union, negara kita ini bukan lagi negara kita.
masuk orang asing dengan begitu ramai, dan kita tak mampu nak bersaing dengan mereka, kita akan kalah. Kita akan jadi puak yang miskin, dan orang asing ini menjadi puak yang kaya. Sebab itu saya menentang cadangan British, tapi taklah kena tangkap pun. Bebas saya tulis surat dalam akhbar, buku saya pun saya cakap juga berkenaan dengan masalah orang Melayu. Jadi masalah orang Melayu ini bukan hari ini saja, di zaman itu pun ada banyak masalah. Jadi saya sedih kerana apabila kita merdeka, kita menindas orang kita. Tak boleh bercakap berkenaan dengan bangsa kita. Punya ada 3R. Berkenaan dengan 3R ni tak boleh bercakap langsung. Tapi apa akan jadi kalau orang yang dikenal pasti menjadi 3R ini menghadapi masalah? Kita kena bercakap berkenaan dengan masalah mereka dan cara-cara untuk mengatasi masalah. Tapi kita tak boleh bercakap. Dulunya nak cakap pasal lain boleh, pasal bangsa tak boleh, pasal negara tak boleh, pasal agama pun tak boleh. Jadi terbantulah kita tak boleh bercakap. Bahkan hari ini saya nampak yang datang ramai. Kadang-kadang ada perbincangan macam ini pun ramai yang takut nak datang. Takut polis panggil. Saya dipanggil oleh polis 9 kali lah, tak ada apa pun. Dia tanya, kita jawab. Yang mana kita tak nak jawab, kita beritahu kat polis, charge kita dalam mahkamah, saya akan jawab dalam mahkamah. Dia tertangkap kita. Sampai ini belum charge lagi. Jadi kita sekarang ni kurang kebebasan berbanding dengan zaman British. Bahkan di zaman British kita tuntut kemerdekaan, kita lawan Melayu Union. Saya tahu Ahmad bersama kena tangkap, ada 2-3 orang lagi kena tangkap. Tapi kita berkata kita bukan ganas, kita nak tuntut hak kita saja. Jadi saya ikuti berkenaan dengan sejarah bangsa kita, kerana saya pegang kepada satu perkataan, iaitu mereka yang lupa akan sejarah akan didera dengan mengulangi kesalahan-kesalahan mereka berkali-kali. Kalau saya perhati kepada sejarah, saya nak tahu di mana kita salah dan macam mana kita nak elak daripada membuat kesalahan, daripada mengulangi kesalahan kita. Itu bagi saya pengajaran daripada sejarah. Yang keduanya, saya ni bukanlah ulama, saya orang Islam. Orang Islam mesti tahu sikit sebanyak berkenaan dengan agama mereka. Jadi saya berpendapat Islam bermula dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad untuk disebar kepada umat manusia. Jadi Al-Quran mempunyai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak seperti agama-agama lain kita ada hanya satu Quran saja. Saya dah periksa Quran milik orang Syiah, sim Quran tak ada beza-beza. Jadi saya tertarik untuk memahami isi kandungan agama Islam, dan apa yang saya lihat di situ banyak nasihat-nasihat yang semuanya baik-baik belaka.
Kalau kita turut, kita akan berjaya. Tetapi malangnya kita lebih tertarik dengan pendapat orang itu, orang ini, ulama itu, ulama ini, dan kita ikut mereka. Bahkan kita buat benda yang dilarang oleh agama Islam. Jadi kalau orang Islam gagal, bukan kerana agama, mereka gagal kerana mereka menentang agama mereka sendiri. Itulah masalah yang saya faham setelah saya baca Quran dalam bahasa yang saya faham. Terima kasih Prof. Adakah Prof setuju dengan pandangan yang dikatakan oleh Tuan Dr. Bahagia dari sudut ilmiah? Ya, saya setuju. Ini saya tambah sikit. Silakan. Okey, saya nak bawa sikit. Bahawa sentiasa sudah mencantumkan Quran dan hadis. Quran itu untuk kita semua kan, nak perbaikan kehidupan kita. Sebenarnya semasa zaman Rasulullah SAW telah dihantar wakil-wakil ke sini, dan sehinggalah akhirnya Khalifah Rashidin Sayyidina Ali, apabila wafat Sayyidina Ali maka dilantik Sayyidina Hasan sebagai khalifah, tapi hanya 5 atau 6 bulan saja. Kemudian Sayyidina Hasan bagi bagi secara aman jawatan khalifah kepada Muawiyah. Apa yang menarik di sini, ketika zaman Muawiyah itu kita telah terima ada surat daripada kerajaan Sriwijaya, kerana Muawiyah ini sekitar 661 AD. Zaman Muawiyah sudah ada surat daripada kerajaan Sriwijaya menghantar, memberitahu bahawasanya kami ini adalah raja segala raja. Surat itu ditulis dalam bahasa Sanskrit. Macam mana kita tahu bahasa Sanskrit? Bila disebut Al-Maliku min Muluk, Maliku min Muluk, maknanya raja segala raja. Malikul Muluk, raja segala raja, bermaksud maharaja. Maharaja itu dalam bahasa Sanskrit. Dia ditulis surat hantar kepada Muawiyah, tapi Muawiyah tak buka surat itu kerana mungkin sibuk dan keadaan suasana tak mengizinkan. Diketahui apabila sesudah kewafatan Muawiyah didapati ada surat itu dalam simpanan baginda. Kemudian surat pada tahun 717 dihantar sekali lagi surat daripada kerajaan Sriwijaya kepada Indah Warman. Pada waktu itu kepada Khalifah Omar Abdul Aziz. Dia hidup serentak. Kita kena ingat Omar Abdul Aziz hidup memerintah sekitar 2,5 tahun hingga 3 tahun saja, sekejap. Tapi Indah Warman sempat hantar surat. Bermaksud apa tuan moderator? Sudah ada hubungan sebelum itu. Mereka sudah tahu. Dan kita dapati kerajaan Abbasiyah Al-Mutawakkil telah melantik Syekhul Islam di alam lahir ini, Al-Mutawakkil. Sebab itu dia ada hubungan dengan kerajaan Terengganu. Kita dapati ada nama Tuanku Pulau Manis, Tuanku Panu. Mereka itu Syekhul Islam yang dilantik oleh kerajaan Abbasiyah dan seterusnya oleh kerajaan Osmaniyah. Tetapi ketika kerajaan Osmaniyah yang keempat terakhir itu kita tak boleh pakai, sebab dia sudah memihak kepada Kamal Atatürk. Sebab pembentukan Turki modern 1923, kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah 1922, tetapi 1924 itu secara rasmi semua naungan kerajaan Turki itu terhapus, sudah tidak lagi, dikolaps. Jadi ketika zaman Sultan Hamid, mereka telah melantik Syekhul Islam di alam Melayu ini, di alam Nusantara ini. Kita dapati ada 30 orang Syekhul Islam, dan mereka ini antara yang kita ingat yang terkenal adalah Tuanku Pulau Manis dan Tuanku Palu, dan mereka ini menyebarkan. Dan seterusnya kita dapati nama Tok Janggu, kita dapati nama Tok Muhammad. Mereka itu adalah wakil Sultan Osmaniyah untuk menyebarkan agama Islam di sini. Jadi mustahil bahawa Islam hanya bermula 1300. Betapa berjayanya penjajah British itu menutupi alam sebelum 1400. Itu saja. Terima kasih. Prof, jangan letak lagi. Itu baru tambahan. Ini baru soalan Prof lah. Ada lagi sah. Terima kasih. Itu tambahan. Okey, bila Prof sebut, kali kedua Prof sebut tentang penjajah. Kalau ikut buku teks ni, orang putih dia tapau semua. Semua orang putih ni bagus. Dia tulis apa pun kita kena percaya. Saya nak tanya tu, Prof dengan kajian-kajian Prof, kajian-kajian ilmiah tentang sejarah Melayu, sejarah Islamnya itu sendiri. Semua kajian-kajian itu menjurus ke arah hebatnya
zaman itu. Seperti mana kata Tun, kena jangan lupa sejarah. Jadi saya nak tanya Prof, bagaimana dalam kajian Prof itu ada tak sebahagian daripada kajian itu untuk mengembalikan kehebatan zaman dulu itu meresap di dalam jiwa kita sekarang ni, Prof? Silakan, Prof. Ada. Apa? Kena tukar buku teks sekolah. Kena tukar buku teks sekolah, terutama buku teks yang cerita pasal manusia. Dia kata manusia berasal daripada monyet, kan? Semua malang sekali. Kita bukan daripada monyet. Kena tukar itu. Allah Ta'ala tunggu tu. Bila alam lain nak tukar buku-buku sekolah itu, bahawasanya manusia itu bukan daripada monyet. Sebab mana teori dalam itu kita kena tolak. Hasilnya apabila dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang bermaksud? Bahawasanya dalam surah itu menyebut Allah Ta'ala kata ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab dia kata idh qala, itu bermaksud uzkur ya Muhammad. Qala, tak kala Tuhan kamu berkata ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ini sedang menjadikan khalifah di atas muka bumi. Allah Ta'ala sebut khalifah mufrad, satu, singular. Allah Ta'ala tak sebut khalifatain, tak sebut musanna, tidak sebut dua. Allah Ta'ala tak sebut khulafa, tak sebut banyak, tak sebut plural. Allah Ta'ala sebut khalifah, satu. Kemudian dia kata qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha, kau nak menjadikan lagi ke wahai Rabbal Jalil? Allah, malaikat guna hamzah. Malaikat tak bahasa Arab, dia guna hamzah, dia tak guna hal. Dalam kaedah nahwu, kalau guna hamzah bermakna makhluk itu sedang jadi. Kalau diguna hal, makhluk itu sudah dijadikan, dah wujud lama. Tapi mereka kata ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, kau nak jadikan lagi ke wahai Rabbal Jalil yang ada ni pun merosakkan bumi? Allah Ta'ala jawab apa? Allah Ta'ala jawab ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kamu. Kemudian dalam surah ayat 31 disambung wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam kaedah nahwu, waw bermaksud sambungan kepada perkataan ayat yang ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya khalifah yang Allah Ta'ala jadikan namanya Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, khalifah yang Allah nak jadikan tadi namanya Adam. Waw itu waw antaf kepada ayat yang 30 tadi. Jadi maksudnya di sini manusia, insan yang berasal daripada perkataan insan itu asal root word dia anisa. Apa maksud anisa? Lemah lembut, boleh dijadikan kawan, boleh bersahabat, cerdik, tidak ganas. Itu. Jadi itu asal kita. Jadi apa yang menarik di sini, kita kena tukar itu dalam buku sekolah. Satu. Yang kedua tentang sejarah kita. Kita kena cerita benda yang betul. Sebenarnya Islam ini sudah sampai ke alam lain semenjak zaman Nabi Muhammad SAW yang bermaksud Islam. Tetapi sebelum itu sudah ada. Alam ini dihadiri oleh para anbiya. Antara Nabi Ibrahim, Raja Zulkarnain, Nabi Sulaiman. Mereka telah sampai ke alam lain. Tetapi benda ini tidak diberitahu dalam buku-buku sejarah kita. Kerana ia tercatat dalam buku-buku sejarah kitab-kitab tafsir, dan even sehinggakan orang tulis juga menyebut tentang perkataan, tentang kisah-kisah ini. Antara ialah perkataan Opek. Opek itu adalah ledang di mana Nabi Sulaiman alaihissalam telah datang ke kawasan ini, telah mengambil emas di kawasan ini, dan ini disebut oleh banyak daripada ahli-ahli sejarah dunia Arab dan dunia Barat. Tetapi benda ini tidak sampai ke generasi kita, tidak sampai ke Malaysia. Saya sebenarnya tidak berniat untuk mengambil tugas profesor sejarah di Malaysia. Sebab bidang saya pemikiran bahasa dan tamadun manusia, saya banyak mengkaji di alam Mesopotamia. Jadi saya nampak alam Melayu itu dari atas.
Saya nampak alam lain itu seolah helikopter view tu. Jadi bila orang tanya alam lain, saya nampak alam lain kuno dan alam lain klasik. Masalah kita, Tuan Moderator, kita hanya mengajar anak generasi kita hanya 1400 ke atas. 1400 ke atas ialah akhir klasik. Di mana awal klasik? Di mana kuno? Usahakan kita nak ajar kuno. Awal klasik kita tak ajar, pertengahan klasik kita ajar di akhir klasik. Sebab itu anak-anak Malaysia, orang Melayu, anak-anak bangsa Melayu tidak boleh berhujah di peringkat internasional, di peringkat antarabangsa. Kalau mereka menceritakan tentang sejarah dunia, mereka tidak boleh menceritakan tentang sejarah dunia. Mereka hanya boleh menceritakan tentang sejarah penjajahan British di tempat mereka, penjajahan-penjajah di tempat mereka. Jadi mereka okey je lah, orang luar tak kisahlah tu, sebab itu dalam kain kita. Tetapi kita dengan pemikiran, thought, pemikiran asas, apakah pembentukan, apakah tamadun, kita tidak tahu. Sebab itu kita mudah ditipu. Saya melihat ya Tuan Moderator, dalam medsos sendiri, kita tengok bila disebut tentang alam tamadun luar, anak-anak lain tidak menjawab. Dengan kaum India mereka dah kolaps. Saya dapati dia tak tahu, dia percaya, dia terpaksa diam bila orang India kata bahasa Tamil itu 250,000 tahun. Saya pertama kali dengar terkejut saya. Setahu saya lah, language ataupun the alphabet, the first alphabet recognized by the academicians, academic, ialah Epic Gilgamesh dalam cuneiform itu ditemukan di Iraq dalam 13 tablet, dan dia punya alfabet itu simbol dia adalah simbol yang pertama di dunia sesudah banjir besar bertarikh 4000 BCE. Macam mana orang India boleh kata bahasa Tamil 250,000 tahun, tapi sekarang saya nampak mereka dah tukar dah. Oh okey, tak 5,000 tahun, 5,000 tahun pun bukan. Nampak tak pentingnya timeline tu? Itu Terima kasih Prof. Yang seronok bila Prof sebut tukar buku teks. Saya rasa Prof lupa tu, sebelah kita ni bekas Perdana Menteri 2 kali tu. Nak tanya tu pasal apa tak tukar buku teks tu, 22 campur 22 tu. Saya baru saja dalam 2-3 bulan ini semak semula buku teks sejarah untuk anak-anak kita, dan saya bersetujulah kita kena tukar. Termasuk juga ajaran agama dalam sekolah. Tekanan ajaran agama dalam sekolah ialah berkenaan dengan fardu ain, iaitu kita kena sembahyang, puasa, zakat, kerja haji, mengucap. Itu untuk diri kita di akhirat. Kalau kita patuh, kita pegang kepada 4-5 perkara ini, kita tak berdosa lah, karena kita tunaikan apa yang diwajibkan. Tetapi banyak lagi ajaran Islam yang terdapat dalam Quran yang tak pun diajar di sekolah. Sebab itu fahaman kita berkenaan dengan agama Islam tidak sepenuhnya. Kita kurang faham tentang fardu kifayah. Saya biasa kata satu daripada pelajaran yang disuruh kita, diwajibkan ke atas kita ialah belajar berkenaan dengan sains dan matematik. Kalau baca dalam Quran dia tak sebutlah sains dan matematik. Tapi kalau kita nak buat senjata di zaman Nabi, kita nak buat pemanah, kita nak buat tombak, kita nak naik kuda, itu semua kita ada pengetahuan. Di zaman ini kita tak boleh guna pemanah, tak boleh guna tombak, tak boleh guna pedang. Kita nak guna pesawat terbang, pesawat pejuang, kapal perang, tank,
Amerika. Ini semua memerlukan ilmu dalam bidang sains. Kalau kita tak ada ilmu dalam bidang sains, kita gagal nak buat senjata kita sendiri. Kita pergi nak beli senjata daripada musuh kita. Orang yang nak jual senjata ni bukanlah kawan baik kita. Dia nak cari duit saja. Dia bagilah senampang yang buruk-buruk tu bagi kepada kita. Sebab itu kita tak boleh menang dalam peperangan, pasal kita tak tahu nak buat senjata sendiri. Sebab tu saya kata Quran suruh kita belajar sains dan matematik. Kita tahu yang pertama yang disampaikan, wahyu yang pertama yang disampaikan kepada Rasul ialah Iqra. Iqra bermakna baca. Tapi dia tak kata baca berkenaan dengan agama saja. Dia kata baca. Apa dia nak baca waktu tu? Baru saja sampai agama Islam baru sampai kepada Nabi. Ada buku, ada kitab. Tak ada orang yang tulis-tulis kitab ni datang kemudian. Pada masa itu orang Arab baca apa yang dia boleh dapat. Termasuk dia baca ilmu-ilmu orang Yahudi, orang Arab dan juga orang Kristian pada masa itu. Tapi apa yang kita lihat, mereka berjaya menawan dan mendirikan satu tamadun yang terbesar sekali. Tetapi sekarang ini kita tak belajar itu. Kita kata itu tak diperlukan. Saya minta maaf lah, saya fikir nak pertahankan umat Islam, kita mesti ada ilmu sains, mesti ada ilmu matematik. Sekarang ni nak lontar roket nak pergi ke bulan, nak lontar roket nak pergi ke International Space Station. Kita tak nampak pun benda tu, tapi kita nak lontar, macam mana direction dia? Kalau kita tak tahu matematik, kita tak boleh lontar kita punya roket sehingga dia bertemu dengan International Space Station. Dia boleh masuk dalam situ, duduk situ berhari-hari. Inilah yang terjadi kepada Pak Syekh kita. Dia pun kena lontar juga dan dia balik selamat. Tapi dia balik selamat kerana ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kalau kita buat roket di rumah, di belakang rumah kita, carilah mercun banyak-banyak, pasang mercun tu di roket buatan kita dan kita cuba naik. Apa jadi bila meletup mercun tu, yang tu kita tengoklah kita boleh naik ke bulan ataupun tidak, kerana kita tak ada ilmu. Tuhan suruh kita kejar ilmu, tapi kita tak pernah itu. Sebab tu saya berminat nak jadi Menteri Pelajaran, tapi mereka kata tak boleh jadi. Bila jadi Perdana Menteri, tak boleh jadi menteri lain. Tak apalah. Lepas itu saya buang Menteri Pelajaran, buat sementara saya jadi Menteri Pelajaran. Ingat bolehlah nak tukar textbook tadi. Tak ada nak tukar textbook, terlucut jawatan. So minta maaf lah. Kali ketiga nak jadi Perdana Menteri tak boleh lah. Dah umur dah 98, terhege-hege, nak berjalan pun tak kuat lah. Jadi bagi kat orang lain lah pula. Terima kasih. Nampak? Jawapan yang cukup bernas. Tu berniat nak jadi Menteri Pelajaran pasal nak tukar buku teks. Jadi tak apa, tak bagi, janganlah komplain. Betul tak Prof? Okey Prof, saya nak berbalik kepada Prof. Bila Prof sebut tadi tentang India, bahasa Tamil, saya pun memang dah ada soalan saya lebih kurang tu. Rupanya Prof ada ilmu khas
syaf dengan soalan. Tapi soalan saya bunyi lain sikit lah. Apabila orang Melayu, sejarah Melayu sentiasa di belakang, oh kononnya ini budaya India, Melayu cedok budaya India, tulisan pun cedok tulisan daripada India, habis hilang tulisan Batak lah, tulisan apa, semuanya orang luar. Bila Tun kata tu betul lah, dan British sentiasa menanamkan pemikiran pada kita ni semua baik, semua baik, tak apalah, biar lah. Benar ataupun tidak Prof, dari sudut ilmiah kita semua hanyalah terpengaruh dengan budaya tulisan daripada India. Silakan Prof. Tidak, kita ada identiti. Saya bagi contoh bukan tulisan ya. Tempat latih gajah, tempat latih gajah ada di Kedah sudah ada sudah lama ada. Dibuktikan bahawa tempat latih gajah di Kedah itu tidak ada pengaruh India, tidak ada pengaruh latih gajah di India. Berbeza dengan tempat latih gajah di India. Maksudnya tempat latih gajah itu adalah hasil daripada inovasi orang Melayu, orang Kedah. Dah berzaman dulu. Kawasan-kawasan kita ni di Kedah, kawasan Kelantan, di selatan Thailand tu banyak gajah. Sebab itu dalam surat Indah Warman dan surat sebelum itu ditulis, kami mempunyai 1000 gajah. Taman-taman kami penuh dengan pokok badan, pokok daun limau, pokok limau nipis, dan 12 pasakah berbau dengan bauan harum. Jadi maksudnya sini gajah itu memang wujud sejak daripada zaman dulu lagi. Buktinya tempat latih gajah itu adalah inovasi orang lain. Satu. Yang kedua tentang tulisan. Dalam beberapa catatan sebelum Profesor Syahradah lagi, dalam artikel dia 1927, dia tulis Phoenician Sumatra in Phoenician in Sumatra. Jadi sebelum itu sudah ada cerita tentang bahasa tulisan rencong, simbol rencong, Bugis, Mandailing, Kerinci terpengaruh dengan Phoenician. Dalam artikel ditulis oleh Syahradah sesudah itu 1927, ada 15 profesor orientalis yang bersetuju tentang pandangan bahawasanya tulisan-tulisan itu tidak melalui India, even not a tune, tidak melalui pun, tidak berhenti pun di kawasan India ya, untuk mengambil air ke, itu makanan ke di atas kapal mereka, tapi terus daripada Phoenician ini ada dua pendapat. Mereka itu daripada orang Palestin ataupun mereka itu orang Lebanon sekarang ini. Jadi pendapat pertama mengatakan mereka ialah orang Yugari. Apabila kalah berperang dengan orang Arab itu dan Syekh sekarang, mereka turun ke bawah. Dan satu lagi berpandangan mereka ini daripada Babylon, kampung Nabi Yunus, di Ninaweh. Apabila mereka kalah, mereka selalu berhijrah atau berlomba untuk pergi ke Palestin. Pada waktu itu semua orang ingin pergi ke Palestin. Sebab Palestin itu kawasan suci. Jadi mereka inilah yang telah mencipta tulisan Latin. The first alphabet invented by Phoenician. It's not by Greek. It's not by European. It's not by Latinos. No. Satu. Kemudian orang ini jugalah mencipta warna ungu tertua di dunia. Dia ambil warna ungu daripada kulit Murex. Kulit Murex dia orang kumpul dapat daripada sepanjang Teluk Egan itu. Kalau anda dapat 8,000 kilo kulit Murex, maka anda akan memperolehi 1 kilo warna ungu. Dan warna ungu itu lebih mahal, 1 kilo warna ungu lebih mahal daripada emas. Sebab itu orang-orang Phoenician ini boleh berkawan dengan tok nenek kita. Tok nenek kita pun kaya. Tok nenek kaya. Tok nenek kita kaya tu. Sebab apa? Sebab tok nenek kita banyak emas. Bumi ni bumi emas. Dia boleh pergi pagi, balik petang, bawa emas beberapa kilo. Itu tok nenek kita. Sebab itu dia boleh membina kapal-kapal besar. Tuan moderator, nak bina kapal besar ni, you kena duit banyak kan? You nak berlayar dekat lautan bertahun-tahun. Dia suruh kesihatan, dia suruh jaga, you punya awak-awak. Masa tu tak ada mesin. Semua guna tarik-tarik, semua guna tenaga orang. Jadi perlukan orang yang ramai dalam kapal tu. Sebab tu kapal tu mesti besar.
Jadi dia mesti kaya. Orang kaya saja dapat berlayar di lautan besar. Dan orang kaya ini, latuk nenek kita ini, yang berlayar di seluruh dunia ini, mereka berkawan baik dengan orang Phoenician. Dan mereka ini belajar buat kapal mula-mula sekali dengan orang bangsa ini. Sebab tu nama kapal Melayu yang pertama itu Fenisi. Tapi bila saya sebut dalam video, ngomong orang seberang, dia kata Fenisi itu kapal kami, kapal orang Bugis kami. Saya jawab, iyalah, itu kamu baca separuh, kamu kena naik sikit lagi baca timeline tu. Itu sebenarnya. Jadi apa yang menarik di sini ialah kita ada tamadun yang besar, tetapi kita sudah dirosakkan tamadun kita oleh penjajah demi penjajah. Apabila penjajah datang, tuan, dia seolah menutupi tanah. Dia tutupi. Pertama kali ialah Belanda, tutup. Kemudian kedua, Portugis, tutup. Ketiga, British, tutup lagi. Dah 3 kali tutup lah. Kemudian dia datang lagi, tutup. Kemudian sebelum tu Komunis, Jepun, berapa kali tutup? 5-6 kali tutup. Bacakanlah, kita nak jumpa yang ke atas, yang bawah sekali tu. Itu adalah kita tak jumpa. Satu. Yang kedua, kita berjalan membuat eskalasi. Kerajaan tak benarkan kita, tak bagi banyak. Saya tak tahu kenapa. Eskalasi untuk cari dalam-dalam tu. Sebab tanpa benda ini, dia tidak memerlukan bukti. Justru itu kita tidak ada satu sifat jati diri. Jadi bila jumpa candi tu, semua orang lain jadi kecil je. Alah, kan? Jadi rasa kecil sebab alah betul lah Buddha tu Hindu kan. Ada yang tanya saya tahu pasal candi Khoras itu, Bukit Khoras itu. Saya kata Bukit Khoras itu pulau dulu. Sekarang kalau kita tengok Google Earth, Bukit Khoras itu 70 meter. Yang sekarang 4 meter. Yang ini kawasan daerah rendah. Maksudnya apa? Kalau 1200 tahun yang silam, dia kata 1200 tahun, ada 800 AD. 800 AD masa zaman Sriwijaya. Maksudnya kawasan itu dalam laut. Maknanya kalau candi itu dibina oleh pedagang-pedagang daripada India. Kalaulah betul itu candi yang mereka kata daripada India. Tapi maksudnya Bukit Khoras itu sebuah pulau. Dia tidak berada di tanah bersama. Dia tidak mempengaruhi pun tentang pentadbiran Sriwijaya. Dia hanyalah pedagang. Pedagang-pedagang Arab yang sangat menceritakan bagaimana suasana pedagang-pedagang India dan China ada ketika itu. Wow, terima kasih Prof. Menarik, benda-benda baru saya dapat belajar. Tapi saya nak tanya Prof tadi apa? Warna ungu paling mahal. Warna ungu paling mahal yang kalau kita cerita Mak Saleh tu yang grid tu kan, dia belakang metal tu. Okay. Yang warna ungu tu, dia ungu berkilat tu kan, itu dibeli oleh Raja-Raja Greek. Raja Yunan, Nabi Sulaiman pun beli yang ni pakai benda-benda yang begitu. Sebab itu Nabi Sulaiman, kawan baik dia adalah orang Phoenician. Nabi Sulaiman percaya kepada orang Phoenician, kepada Phoenician ini, dan melantik Hiram Tahir sebagai kapten kapal. Kapal dia untuk belayar, untuk mencari kayu-kayu dan batu-batu permata di kawasan ini. Jadi mereka telah sampai di sini. Itu. Terima kasih Prof. Jadi para Datuk Sri Zain dan juga ABY, kita dah tahu dah kenapa Tun pilih warna ungu. Sebelum kita tahu, hari ni kami tahu lah Tun pilih warna ungu. Okey Tun, sebelum kita nak pergi pada soalan, saya nak tanya soalan terakhir kepada Tun. Ni dah banyak kali lah saya nak tanya Tun, tapi terubah. Tun sering berkata merdeka hari ini tidak semestinya merdeka selamanya. Mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih sukar. Dan saya tengok 2-3 video lama tu, kebanyakannya Tun bercakap itu di perhimpunan sebuah parti Melayu Keramat dulu lah. Sekarang dah hilang Keramat dah. Kenapa Tun pilih pentas perhimpunan Melayu untuk Tun mengulangi tentang kemerdekaan ini Tun? Pada masa saya jadi Perdana Menteri, saya dapat lihat aliran budaya orang Melayu. Apabila kita terdesak, kita lawan balik. Kata orang putih,
kalau kita push to the corner, kita lawan. Sebab itu kita lihat sekarang ni Hamas, dia dah teruk, dah kena bunuh itu, dia lawan balik. Dia tak takut, dia mati, tapi dia lawan balik. Orang Melayu bila dah dapat merdeka, kehidupan dia cukup senang. Semua yang dia minta dia dapat. Nak apa pun tanya kerjaan Melayu pun bagi. Tapi timbul satu perasaan bahawa mereka boleh kaya dengan mudah. Dia nampak politik ni satu cara nak cari kekayaan. Kalau jadi wakil rakyat dapat allowance, kalau jadi menteri dapat lebih lagi, kalau dapat jadi Perdana Menteri, boleh balik cukup-cukup lah. Bukan saja dapat duit, boleh curi pun. Jadi bila dia jadi senang begitu, dia punya semangat nak lawan hilang. Dia tak ada ujian nak tunjuk kekuatan dia. Semakin lama dia nampak semakin mudah untuk nak berjaya. Cuma jadi ahli politik saja, dapat jadi menteri, okeylah. Jadi kita jadi semakin lama semakin lemah, tak boleh nak pertahankan diri kita. Kita nampak benda yang kita boleh, kita ambil. Dan kalau kita didakwa di mahkamah, ada orang tolong kita, boleh dapat NAA apa? DNAA. Boleh dapat yang tu. Tak kena masuk jail. Boleh jadi orang pembesar pun. Jadi orang Melayu semakin lama semakin lemah. Sebab tu saya berpendapat, kalau kita turun aliran ini dalam jangka masa tak berapa tahun lah, kita miskin, kita jual tanah, kita cari jalan yang mudah, akhirnya kita tak ada negara. Itulah sebabnya yang saya peringat, kalau kita buat macam ini, kita akan hilang segala-galanya. Terima kasih Tun. Alhamdulillah ini saya dapat jawapan daripada Tun secara terus tentang mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih sukar. Ada nak Prof nak tambah dari sudut ilmiah peringatan yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir itu kepada seluruh orang Melayu dan juga rakyat Malaysia? Ya, saya bersetuju dan amat bersetuju dengan kata-kata Tun tadi, bahawasanya untuk mengekalkan kemerdekaan sekarang ini bukan mudah. Jadi apakah langkah selanjutnya? Kita kena kembalikan balik jati diri Melayu, sayangkan bangsa, sayangkan agama, dan perbaiki semula kefahaman kita terhadap sejarah alam lain. Dan kemudian sudah tentu bila maklumat itu berada dalam kepala kita, maka kita akan bangkit satu bangsa yang mempunyai jati diri yang kekal, yang cekal. Justru kita dapat mempertahankan kemerdekaan kita pada hari ini menjadi milik bangsa Melayu selama-lamanya, insya-Allah. Terima kasih Prof. Tapi tadi Tun ada sebut Tun tak larat dah, mana boleh jadi Perdana Menteri kali 3. Tapi Tun pernah kata rezeki Tuhan ni, Allah Ta'ala tu ni. Tun pi Jepun, balik mai, pi Perlis, pi Kelantan. Kalau ingat kita lawan jalan, Tun lagi kuat pada saya tu. Jadi Tun, kami sentiasa mendoakan Tun, kerana bukan itu saja Tun, saya nak ada di sini seorang student yang nak balik Mesir besok Tun. Dia bercerita, mana angkat tangan sikit tadi tu, adik yang nak balik Mesir tu, tu dia tu Tun. Dia cerita dekat saya tadi tu diri ujung, orang Kedah juga Tun. Dia cerita dekat saya ketika Tun sakit baru ni, masuk IJN di Mesir, viral akhbar Mesir, keluar berita tentang Tun tak sihat. Kalau saya bohong, tangkap kan? Betul tak dia? Viral tu. Maksudnya dunia Islam masih lagi menghormati Tun Dr. Mahathir. Jadi Tun, apa yang perjuangan Tun bawa sekarang ini, begitu juga dengan rakan-rakan kepimpinan parti-parti yang ada di sini, mereka akan terus menyokong.
Kerana bukan nak tanggung batu tu jadi PM. Takkan tanggung batu, fikir apa ya? Jadi daripada apa yang ada sekarang ini, yang seperti mana dikatakan oleh Tun kaki stokrasi, cakap boleh, kerja tak erti, itu saya boleh jadi Perdana Menteri macam tu Tun. Jadi apa pun Farah, silakan Farah.